sakit, ataupun mungkin orang yang kita sayang meninggal dunia, kematian, apa saja bencana yang kita hadapi, tiba-tiba kita stres sampai terputus dengan Allah, sampai tak boleh nak berdoa, sampai tak boleh nak, kan, kita kata tahan, sabar, tak boleh sabar. Sebab bencana ni, ujian ni dia adalah fitnah, ujian kepada iman. Jadi apabila kita dapat satu kesusahan tu, kemudian kita tak boleh nak mengawal perasaan kita, maka itu petanda buruk kepada kita. Kerana dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita apa saja bencana, kesusahan yang berlaku kepada kita, mesti nombor satu, kita sedar adalah sebabnya. Ada sebabnya, iaitu Allah gambarkan bukan kerana Allah zalim, bukan kerana Allah tak suka kita, tetapi kerana dosa-dosa kita, tangan kita ataupun tangan manusia. Yang kedua, bila dah berlaku begitu, maka kita tengok balik semula apa yang berlaku, maka kita nak patah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak melihat itulah kuasa Allah. Contoh yang berlaku pada tsunami, kalau ni kita ingat lagi peristiwa tsunami di Aceh 2004 2004. Saya pergi ke sana, Allah izin dapat peluang lah, pergi memimpin pasukan NGO di sana dan membuat satu misi di tempat yang mana dipanggil epicenter, tempat bermulanya gempa bumi, di kampung Suak Timah di Aceh, di sebelah barat. Jadi bila pergi ke sana, saya ingat banyak batu, berbatu-batu, dekat 20 batu ada kot. Sebelum sampai, bau mayat ni dah menusuk kita. Kalau kita pernah bau mayat lah, bukan bau mayat, bau meninggal, mayat yang dah busuk ni, kuat, seluruh bumi berbau. Bila kita masuk, bau mayat yang banyak sangat. Digambarkan yang meninggal, yang dicatat oleh kerajaan Indonesia 200,000. Tapi yang digambarkan oleh mereka yang on the ground, yang bekerja tu, 2 kali ganda, 400,000 orang. Tanpa sedar, itu lebih kurang gitu lah. Jadi banyaknya. Satu kumpulan dari NGO, dari Qatar, pada silap saya, Kuwait, siap dengan kelengkapan, pakaiannya, kemahnya, alat-alat nak membantu lah, kita kata misi kemanusiaan tsunami ni. Sampai-sampai dekat site yang sempat kemah tu, sempat baru nak bawa turun barang, tak tahan balik, bau busuk, bau mayat ni luar biasa, busuk, bau bangkai. Jadi bila pergi ke sana tu, memang kita melihat kerosakan dia, stadium besar-besar hancur, hospital hancur. Kalau di kampung Suak Timah tu, masjid pun hancur, tinggal tiang, masjid tinggal tiang. Di tempat lain kita melihat ada masjid yang tegak. Ada satu masjid tu, Masjid Teku Omar. Teku ni macam kiai lah, kata tuan guru. Dibina tahun 18 lebih itulah, lama. Masjid tu surau ni pun kuat lagi lah. Surau ni pun ada batu ada sini. Ni buat dia punya tampal je, bukan betul. Kertas je kan. Batu. Batu. Sana batunya parah bawah ni je, parah lutut je batu. Simen ni parah lutut je. Lain semua papan. Atapnya memang zinc lah, zinc biasa kampung lah, yang biasa-biasa dekat rumah kita ni. Kemudian tiang-tiang ni pun tidaklah kuat, tidak kukuh lah. Dan masjid ni kalau pernah tengok masa tahun 2004 tu, ada sebuah masjid yang duduk tengah-tengah laut. Masjid kelilingnya air, laut. Itu Masjid Teku Omar. Saya pergi tu, saya tengok masa lepas kami habis selesai dengan kerja-kerja tu, kami pergi ke daerah-daerah yang kena, termasuk di situ. Jadi rupanya bukan masjid tu di laut. Bumi bergerak lebih daripada 100 meter, lebih daripada 100 meter bergerak. Setengah-setengahnya
Contohnya rumah kita kat sini, rumah kawan kita dekat mungkin Sebatu, tengok-tengok dia ada jiran. Dia bergerak, bumi bergerak, laut tenggelamkan tanah kita ni, tanah tu, yang menyebabkan masjid tu nampak seperti di tengah laut. Saya pergi menghadap air laut masa tu, paras lutut lah airnya tu. Nak pergi ke masjid, pergi masjid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan kita nampak bagaimana kuasa Allah hebat sangat. Semua hancur, keliling-kelilingnya sebelum tu semuanya ada banglo-banglo hancur semua, masjid macam itu. Jadi masa tu tak ada siapa lah, tak ada orang lah kat situ. Pergi itu kita solat sunat tahiyat masjid. Jalan keluar pula, pergi lagi satu kampung namanya Kuala Terang. Kuala Terang Aceh. Pergi ke sana pun jumpa masjid. Ini masjidnya terseram indah, besar masjidnya. Lebih baik daripada seorang ni lah, tadi tak ada. Tapi sekelilingnya pun hancur juga, rumah-rumah habis, masjid sekecil. Jadi saya bertemu dengan seorang yang menjaga masjid, Noja kita panggil lah, yang bersih-bersih masjid ni, yang jagalah, tukang bersih masjid. Asia ada Siak sini. Jadi kita ketika tsunami datang, dia ada kat masjid, dia tengah pusing-pusing. Sebab tsunami datang dia kaum pukul 9.30 kurang lebih pagi lah. Jadi Siak lah yang ada, lain pun tak ada kan. Hidup. Dia kata bila datang daripada laut, tengah laut ni, di tsunami dia mula dengan air disedut. Orang kampung kata air tu, pantai tu disedut macam peluru, laju dia, zup dia tu, peluru. Sehingga ikan besar-besar, sotong besar-besar tertinggal. Ini pengalaman mereka, dia orang kampung ni yang hidup, tertinggal atas pantai. Sedut itu, kemudian tak lama lepas tu, daripada tengah laut tu, sebelum apa-apa berlaku, langit jadi hitam, awan ni jadi hitam gelap, kemudian nampak di tengah laut tu ombak tinggi macam ni. Dia kata macam kepala tu, yang atas dia tu, bawah tu macam tabir, macam langsir tu, tabir tinggi. Dan dia kata 2 pokok kelapa, 3 pokok kelapa. Pokok kelapa yang original, yang tinggi tu, bukan pokok kelapa yang kita ketuk-ketuk sekarang ni, yang kecil-kecil ni. Dah original kampung. Masa cerita tu dia bawa pokok kelapa lah. Ni 3 pokok kelapa tinggi dia, gelap langit. Dia kata laju. Kalau di tempat kami tu di Suat Timah tu kurang lebih 900 km sejam airnya. 900 km sejam ni macam jet lah, macam kapal terbang yang kita naik pergi haji tu kan. Jadi nak sebut ke sini, datang, kata Siak tadi tu, datang, aku takut, dia kata, aku panjat ubah masjid. Dia panjat masjid, ubah, takut banjir. Sebab air laju, bila dia datang, bunyi dia macam rimau, macam, dia kata sebab dia datang tu, dia ada ombak-ombak macam tu. Dia macam ini tabir macam tu kan, datang, tapi dia ada ombak-ombak kecil. Ombak tu pukul rumah, hancur dia tu. Hancur, bunyi macam kita pukul kuat, meletup itu, bunyi macam bising sangat. Takut, mengerikan. Bunyi rimau punya, bunyi orang buang bom punya, macam-macam. Tapi bila kena, habis, hancur. Kemudian dia kata, sampailah air tu datang ke masjid. Sampai ke masjid, aku peluk ubah, dia kata, aku peluk ubah. Kemudian aku ucap kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Air tak sampai-sampai, dia kata. Air tak sampai-sampai. Dia buka mata, dia kata dia nampak seperti ada dinding, Pak. Di hadapan masjid ada dinding. Dia kata dekat pagar tu, pagar masjid tu kena, tapi lepas pagar tak ada dinding tinggi. Jadi air tu tak dapat pergi ke masjid, dia pecah macam itu. Jadi air tu pecah macam itu. Ini yang cakap ni orang yang berhadapan ni. Kami dengar dekat tu, pasal dia cerita tu dalam masjid. Kami dengar tu, diam lah. Dia kata seperti dinding, Pak, di situ begitu, airnya pecah. Tetapi air yang tenang tu, bawah tu masuk juga.
Jadi masjid ni tenggelam tapi tidak hancur. Jadi saya tu subhanallah, itulah cara Allah selamatkan masjid. Di Indonesia masa itu ada 500 masjid hancur. 500 masjid, dikira 500 hancur. Termasuk kampung Suat Timah yang kami pergi itu hancur. Tinggal tiang-tiang, adalah tiang berdiri, tiang tinggal. Yang lain semua hancur. Tapi banyak lagi yang tidak hancur. Kita buat siasatan. Kenapa? Sebab bila kita keluarkan gambar tu kan kita kata ini kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah. Jadi masyarakat Kristian yang ada masa tu tak puas hati. Maka dia pun cari masjid yang hancur tu, dia kira 500, dia keluarkan. Ada 500 masjid hancur. Ni bukan kuasa Allah tolong masjid. Ini orang Kristiannya missionary. Masa tu lah. Jadi kami pun siasatlah, kenapa masjid ni hancur, kenapa yang ni tak hancur? Kenapa hancur tak hancur? Kenapa hanya habis, yang tak habis? Jadi siasat-siasat rupanya tentang Allah. Pertama sekali masjid yang hancur tu dan masjid yang tidak hidup sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tak ada orang solat. Ada satu surau saya tengok di kawasan Aceh juga. Surau tu kecil lagi daripada ni. Mungkin boleh sembahyang 5 orang itu je. Paling-paling 7 orang, 10 orang lah kata. Kalau sekali buat jamaah 10 orang maksimum. Kecil je, papan. Di sebelah papan, di sebelah belakang surau tu ada pokok macam pokok betik. Pokok betik adalah buah kecil itu. Kemudian ada sarang burung lagi tu. Tuan-tuan, keliling habis hancur, surau tak hancur. Surau tak hancur. Yang betik tu pun ada sarang burung, burung pun ada lagi, tak mati burungnya. Ada anak burung di situ. Jadi bila kita tengok balik, betul yang pertama sekali, semua yang berlaku kita nak kena hubungkan dengan kuasa Allah. Walaupun kita nampak macam bencana ni macam menyakitkan kita, macam menjedihkan kita, menakutkan kita, macam-macam lah perasaan kita yang kita rasa takut tadi, kita akan berdepan ni. Sekarang ni belum lagi. Kita dengar Ukraine dengan Rusia yang mula nak menggunakan nuklear. Kalau Allah Azza berlakulah nuklear letupan di sana, kita kena tak? Kena juga, satu dunia kena. Silap-silap berlaku ad-dukhan. Dukhan ni apa? Asap tebal. Nabi dah sebut dah. Dan Allah pun dah firman dalam Quran surah ad-dukhan. Kita tengok. Jadi kalau berlaku ad-dukhan, Nabi dah ajar dah. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi masih hadis lagi. Bukan hadis palsu, hadis dhaif, tapi boleh guna. Apa dia? Kita dengar nuklear meletup dekat Ukraine, balik rumah kita, jangan keluar. Jangan keluar dari rumah. Tutup lubang-lubang yang ada. Nabi sebut tutup lubang-lubang yang ada. Jangan bagi asap masuk, radiation masuk. Kita tak tahu berapa jauh perjalanan dia tu. Sebab kalau meletup kat sana, kat Laut Cina Selatan pun mungkin meletup juga. Dia ada sekutu dia kan. Kita tak tahu kalau Allah izin berlaku bencana nuklear, perang nuklear yang dekat Laut Cina Selatan, masuk rumah, jangan keluar, jangan jadi hero kat luar, nak tolong orang. Nabi kata, masuk rumah, duduk dalam rumah. Dalam rumah buat apa? Kalau takut, ambil selimut, sujud pada Allah. Sujud pada Allah. Baca Subhanal Malikul Quddus. Maha suci Engkau ya Allah, Raja yang maha dan suci, yang maha bersih, yang maha sempurna. Subhanal Malikul Quddus, Rabbunal Quddus, Tuhan kami yang maha Al-Quddus. Dia sebut Al-Quddus ni, dia ada dia punya makna dia. Baca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka mereka yang hidup bersama dengan perasaan pergantungan pada Allah, penyerahan kepada Allah, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah. Kalau masjid tadi tak runtuh, Allah selamatkan. Sebab di dalam masjid itu hidup amalan-amalan solat 5 waktu sehari semalam, solat Jumaat, hidup masjid-masjid tersebut. Maka bila hati kita hidup bersama zikrullah, bersama dengan
Ma'rifatullah, kenal Allah. Hati kita kenal Allah. Hati kita menyaksikan kebesaran Allah. Ketakutan tu diasaskan kepada takut Allah murka. Macam Nabi SAW, bila nampak awan tebal, Nabi takut. Nabi takut sebab memang Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Maka sebagai hamba memang kena takut. Jangan kita sombong. Tak ada apa lah, ini biasalah macam ni. Rumah kita jauh daripada Ukraine tu, Rusia jauh tu. Bukan dekat kita pun. Nak takut apa, sombong. Kita lupa bahawa segalanya itu daripada Allah. Jadi Nabi ajar kita, nampak awan mendung pun kamu nak melihat di belakang mendung tadi ada kemurkaan Allah. Ini Nabi ajar kita. Jadi memang kena takut. Takut bukan pada mati. Bukan takut mati. Bukan kita takut sebab mungkin kita hanyut ke, tenggelam ke, terbakar ke. Bukan takut mati, takut sakit, takut hilang dunia. Bukan. Takut kemurkaan Allah kena kat kita. Sebab bila Allah turunkan sesuatu tu, semua kena. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Kamu takutlah dengan ujian. Takutlah dengan fitnah yang apabila diturunkan oleh Allah, dia bukan hanya kena orang jahat-jahat je, orang yang zalim je, bukan. Semua kena. Wa'lamu, ketahuilah bahawa azab Allah tu pedih. Jadi Allah ajar kita, Nabi ajar kita, bila melihat sesuatu, datangnya awan gelap di Kuala Lumpur, saya tengok kan awan gelap, pagi-pagi dah gelap dah. Gelap aja saya tengok. Allah. Ya Allah, apa yang kau nak turunkan ni, ya Allah. Apa pun kau turunkan, kami redha, ya Allah. Kami sabar, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada dosa-dosa kami yang banyak. Kita bimbang, murka Allah tu datang, murka Allah tu datang kena kat kita. Apa tanda murka Allah datang kena kat kita? Bila kita dapat balak, bencana, kemalangan ke, sakit ke, susah ke, apa sahajalah yang susah-susah ni, kita terputus daripada Allah. Itu tanda balak. Kalau kita dapat sesuatu, kita makin kuat, makin dekat dengan Allah, makin kita bertaubat, makin kita minta ampun, makin kita bergantung pada Allah, bertawakal, berharap pada Allah, ar-raja. Makin kita berharap pada Allah, maka itu tanda itu bukan bencana yang datang, itu adalah satu perkara yang Allah nak tolong kita. Sebab kita ingat Allah ketika orang semua tak ingat Allah. Ini yang berlaku. Jadi Nabi SAW kata, kan, bila kamu nampak gelap-gelap ni, bimbang di belakang tu ada kemurkaan Allah, istighfar, minta tolong ke Allah. Maka yang berlaku kat Kuala Lumpur tu ni kita heran. Kita heran. Gelap, awannya mendung, gelap, akhirnya hujan turun. Hujan turun berjam-jam, lama hujan turun. Sehari, kadang-kadang yang sehari lebih sikit. Turun-turun, awannya makin cerah. Ini air dah turun. Tak sampai berapa minit, gelap semula. Kan pelik tu. Patutnya hujan dah turun, dan sepatutnya habislah. Dia naik balik semula, turun lagi, ya. Tapi dah cerah dah. Tiba-tiba tak lama berapa minit, gelap semula. Ini pelik. Satu yang mencari adat juga lah, yang kita kata ini sesuatu yang luar biasa. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku dan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita kena ambil berat. Yang pertama sekali, berlaku sesuatu perkara bencana, lepas inilah kesusahan, kita terus hubungkan dengan kuasa Allah. Ini nombor satu. Kalau manusia yang lain dia nampak, oh ini alam marah ni, maka kita kena buat sajian kepada dia. Tanam padi tak jadi, ni ada jembalan tanah ke apa itu, tak setuju
marah apa, hanya kita kena bagi hadiah kat dia, bagi makan kambing ke apa ke, dan sembelih buat sajian. Ini bagi orang yang menganut pahaman pagan, animisme. Ini semua syirik. Dia bukan sangkut buat dengan jin ke apa ke. Tak ada makhluk yang kuat. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ada. Kalau ada pun yang kuat, maknanya kita boleh berak, boleh hidup, boleh makan minum ni. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita kuat. Saya rasa macam itu. Jadi dalam Islam, bila berlaku bencana-bencana, pertama kita kena hubungkan dengan Allah. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ila akhirah. Allah gambarkan apa? Dan pada setiap perkara-perkara yang dibuka, jika Allah SWT membuka padanya perkara yang baik, tidak ada yang mengetahui melainkan Allah. Allah tahu. Tidak jatuh sebiji benih, sebutir benih biji pun dalam kegelapan bumi, melainkan Allah tahu. Tidak ada yang basah dan kering, melainkan semuanya Allah tahu. Jadi nak sebut sini, apa yang berlaku dengan pengetahuan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila kita berhadapan dengan bencana, kita kena ikat dengan kuasa Allah. Itu nombor satu. Dan kemudian bila kita dah ikat dengan Allah, yang kedua, jangan pula kita mencaci maki takdir tu. Jangan kita marah. Orang beriman dia tak marah. Dan orang beriman dia tidak akan caci maki. Kenapalah begini? Sepatutnya begini. Nabi SAW menggambarkan kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Saya baca itu. Janganlah kamu menuduh Allah. Jangan tuduh Allah dengan tuduhan yang tak baik pada setiap kejadian yang berlaku, yang Allah dah takdirkan. Jangan tuduh pula. Berlaku dekat Kelantan. Ini kat mana ni? Perak. Dekat Kelantan. Cerita orang Kelantan lah. Kita ngompat sikit orang Kelantan. Tapi bukan semua orang Kelantan kan? Kita tak cakap siapa. Satu ketika dia orang tak tanam padi dah, tanam tembakau. Jadi 100 ekar dia buat. 100 ekar. Relung ni lagi besar lah. 100 ekar tembakau. Orang kampung tu dia kongsi-kongsi pakat-pakat buat tembakau. Lagi sehari 2 hari nak petik daun dia. Maknanya nak tuai daun dia. Lagi sehari 2 hari nak petik. Allah izin banjir. Lebat turun hujan. Tak berhenti-berhenti. Mula-mula memang masa tu tak sepatutnya dia hujan pun. Turun hujan lebat. Pokok tembakau kena hujan, habislah, rosak. Rosak. Kalau nak kering tu, yang nak dituai tu kan, sudah satu rosak. Orang kampung marah. Ada seorang tu tak tahan. Dia tengok agaknya kerugian dia, agaknya ribu-ribu, agaknya ratus ribu, agaknya lah, wallahualam. Dia keluar pergi ke tempat tak tembakau, tak tanah padi jadi tembakau. Dia pergi, dia buat panggung panjang. Oh Allah, kenapa kau turunkan hujan? Aku baru nak petik dah tembakau ni. Nak gocah dia. Nak gaduh kan? Bila semua lah, bila kan. Nak gaduh, turun sini lawan aku. Orang tengok. Allah tak payah kebun apa pun. Kan? Allah tak payah nak buat apa pun. Makhluk dia pun dia tak tahan. Semut masuk telinga kita pun dah habis. Tengah-tengah cakap, cabar Allah. Bayangkan kita manusia ni kerdil. Nyawa kita tu pun Allah bagi. Kesihatan kita tu pun Allah bagi. Kita boleh bernafas ni pun Allah bagi. Jantung kita berdenyut ni pun Allah bagi. Kereta kita, tanah kita, rumah kita, anak kita, keluarga, kawan-kawan, kerja, semua Allah bagi. Tiba-tiba kita kata nak lawan Allah. Sebab Allah uji dengan tembakau yang tak dapat dituai tadi. Allah hantar peti datang.
Sambar dia punya betul parang panjang, sambar panjang, terbakar habis hangus. Ini kadang-kadang kita terlupa, kita ingat bila Allah turunkan sesuatu tu, Allah tak suka kita ke buruk ke apa, tak. Sebab tu saya tanya dengan tuan-tuan, kita belajar apa ni, sifat 20. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang harus ada 1. Apa yang harus? Sifat harus. Yang sifat harus tu Allah tidak tergagah untuk nak buat ataupun tak nak buat. Kita punya doa ni bukan doa kita tu yang terror sangat kita mustajab, bukan. Allah yang bagi. Sebab tu kadang-kadang doa kita ni terhijab. Kenapa? Rahsianya kita doa, kita ingat kita yang doa. Sebenarnya Allah yang izinkan kita doa. Allah bagi ilham kita untuk baca doa. Allah bagi kekuatan kita untuk baca doa tu pun Allah bagi. Kita berdoa, subhanallah, Ustaz tolong doakan Ustaz, ni anak saya demam tu bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba sembuh. Wah, kita rasa kita terror je kita kan. Tahu jadi bomoh lepas tu kan. Kita yang terror. Tak, Allah uji kita. Doa tu pun Allah bagi kita. Ilham kat kita. Kita kena rasa kita tak ada apa-apa. Jadi kita nak tengok hari ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah uji kita. Jadi Allah boleh buat semua benda. Ada tak benda yang Allah tak boleh buat? Ada. Iaitu Allah tak nak buat lah. Allah tidak akan berbohong. Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Allah dah telah mengharamkan dan telah mengharamkan zalim padanya. Oleh itu kita pun tak boleh zalim orang. Allah tidak akan berbohong. Janji Allah Maha benar. Jadi kita lihat hari ini kan, kita nak kena faham apabila berlaku itu bukan sebab Allah zalim kat kita, macam kita sakit hati kat kawan kita, Allah agaknya sakit kat kita hatinya. Tidak. Allah bebas daripada segala kelemahan. Maka Nabi kata, jangan kamu tuduh Allah dengan apa-apa tuduhan yang tidak baik pada setiap kejadian yang sudah ditakdirkan Allah. Bila Allah dah takdirkan, jangan kita tuduh dia. Oh, tak patutlah ya Allah, kenapalah nak aku mati ya Allah, dia muda lagi ya Allah, kenapalah mati anak aku kan? Kenapalah ya Allah, ayah aku meninggal dunia ya Allah, masih lagi banyak yang aku nak buat dengan ayah aku, tak sempat lagi nak hantar haji, naik haji tak sempat, bawa kumpul duit. Kita komplain. Jangan komplain. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bila berlaku sesuatu terutamanya apabila turun firman Allah yang menghendaki kita mengamalkan firman tadi, maka Rasulullah akan berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan wajah-Mu ya Allah. Wajah-Mu ni maknanya aku berlindung dengan kekuasaan-Mu, kehebatan-Mu, keampunan-Mu. Maknanya apa yang ada kesempurnaan Allah tadi, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita diajar. Yang pertama, jangan kita tuduh Allah. Jadi hati kita mesti baik sangka. Jangan panik. Kalau kawan-kawan kita di Shah Alam banjir, Seri Muda banjir, sekejap naik habis. Ada yang setengahnya sampai 2-3 hari tak ada makanan, yang terperangkap. Kita sini tak tahulah kalau di Perak ni yang banjir tak banjir. Dia tak banjir, lain pula, tanah runtuh pula, kadang-kadang taufan pula, ada ujian daripada Allah. Jadi bagi kita nak melihat pertama sekali, sekiranya berlaku halilintar ke, hujan batu ke, angin, taufan, gempa bumi, tanah runtuh, ataupun mungkin perang nuklear sebagainya, yang pertama sekali sebabnya ialah dosa kita, dosa manusia, kerana kita mengingkari nikmat Allah. Yang pertama, bala bencana datang dengan sebab kita tidak bersyukur. Jadi kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah datangkan bala bencana.
Dia bencana ni luar biasa juga. Kalau di contohnya masa saya pergi ke Aceh tu kan, air yang pertama tu hitam. Ni diceritakan oleh orang yang sama. Air yang pertama hitam, selepas tu panas. Jenazah yang kami jumpa tu sebahagian besarnya berwarna hitam dan menggelembung, macam kena rendam dengan air panas. Jadi sebahagiannya mati sebab airnya itu panas. Sebab dia daripada bawah bumi. Allah tarik panas bumi. Sebahagiannya daripada bakteria. Ada pakcik tu dah sihat, bukan sihat, selamat, tak matilah, hidup lagi. Nafas, tapi dia dah telan banyak air lah. Lepas beberapa ketika kan kita tengok, tak lama lepas tu, beberapa hari tu, tiba-tiba ulat keluar daripada hidung dia. Ada ulat keluar daripada hidung, daripada mulut dia. Rupa-rupanya organ kat dalam dah habis lah, sikit habis. Jadi ada bakteria daripada bumi yang Allah izin naik ke atas, menyebabkan sebahagian daripada yang mati itu sebab terminum lumpur, makan lumpur. Sebab airnya laju, tuan-tuan bayangkan 900 km sejam boleh bunang tak kan? Tak boleh bunang. 900 km sejam tak boleh bunang. 80 km sejam pun tak boleh bunang. Ya. Kita paling laju sekali mak lempit boleh buat apa? Siapa nak mak lempit? Kita kena dakwah kat mak lempit supaya datang seorang pakcik-pakcik. Ajak dia. Kita kat Perak ni ada pengalaman dengan mak lempit. Ni seringan sikit lah. Seringan dalam seringan. Dia orang kumpul dekat kedai-kedai makan ni. Ada kedai-kedai makan yang dia orang boleh cuma pot dia lah. Dia borak-borak, isap pupuk lah, macam-macam lah. Ada seorang kawan saya, dia jual canai. Dia Perak. Dia jual canai. Dia tengok budak-budak ni malam-malam kumpul. Orang tak ada, dia datang kumpul ramai sampai pagi. Dia tengok apa hati, akhirnya dia kata, aku nak cuba kenal lah mak lempit ni. Dia pun pergilah. Dia pergi yang dia duduk situ, dia bagi air putih, air masak lah. Oh, terima kasih bang, terima kasih bang. Minum habis. Dia dengar. Kemudian dia kata, yang didapati mak lempit ni bukan jahat, tak semua jahat. Kita nampak jahat kan. Angkat motor Spider-Man, Superman. Soalan saya nampaknya, soalan ada ke sini, ada 2 Superman sebelah sana. Boleh tak? Siapa yang bawa motor? Dari jauh tak nampak orang bawa motor. Rupanya dia baring Superman. Dia pakai panjang, dia dekat pun nampak Superman. Jadi kita nampak, jahat lah ni jantan. Sebenarnya dia bukan jahat, tuan-tuan. Tapi dia orang kosong hati mereka. Hati mereka kosong. Tak ada orang nak isi. Yang tak ada orang, mak ayah mungkin tak kisah. Yang ni kawan-kawan sama sendiri, semua kosong belaka. Jadi akhirnya mula-mula dia bagi air kosong, minum. Lepas tu dia besok pula dia buat biskut mayat. Besok yang biskut kering tu, makan malam-malam. Seronok lah, budak pagi ramai kumpul, ada makan malam-malam. Budak-budak ni mana ada duit kan? Sekat duit disimpan untuk minyak lempit je. Lepas tu kalau dia buat akhirnya baru dia kata sebenarnya dia orang ni tak ada orang nak cakap dengan dia. Tak ada orang nak pergi ke hati dia tu. Mak macam mana mak tak kisah, dia kata. Ayah abah lagi jahat, dia kata. Garang. Kalau balik rumah memang mak beletih, bapak beletih. Sebab tu duduk luar, dia kata. Akhirnya cakap kita ni nak ke mana hidup kita ni. Lah alhamdulillah Allah izin. Mak lempit ni mula sedar. Mari kita pergi surau. Malulah bang pergi surau, pakcik-pakcik semua tengok macam-macam. Mata dia kan, jeling lain, cakap lain kan. Jadi mana kita pergi. Okey. Jadi pakcik-pakcik ni dah keluar daripada surau, dah balik. Lepas balik tu yang isyak tu, dia pun datang semayang. Pertama kali tu. Jadi rupanya mak lempit ni ada jiwa juga, manusia juga lah. Belum jadi zombie lagi. Jadi kita kena dekati dia orang ni, kalau ada kan. Jadi sebalik tadi, rupanya ada bakteria masuk, keluar, akhirnya meninggal dunia. Rupanya organ dia dah habis. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang berlaku. Azab Allah ni dia datang dengan pelbagai. Tapi semuanya ada hikmah.
Jadi kalau kita tidak benar-benar mensyukuri nikmat Allah, maka kita mungkin akan Allah beri sesuatu. Sebab tu kita naik kereta ni, kadang-kadang kita naik kereta, kita terlupa kereta ni Allah bagi. Kita ingat kereta ni kita punya, Allah punya. Allah pun bagi accident. Bila accident dah tak ada, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baru tersedar, oh punya Allah bagi. Allah nak ingatkan kita tu. Tapi kalau kita dalam Allah dalam driving, kita rasa Allah, syukur ke Allah, terima kasih Allah, aku ada kereta ni, kau bagi aku naik kereta. Buruk-buruk pun ada kereta, contohnya. Syukur ke Allah. Lepas tu Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Saya bagi contoh ni, beberapa kawan-kawan kami lah, kawan-kawan kami daripada Ansar, Angkatan Sukarelawan Lawan Rakyat. Sebagian daripada mereka tak nak terlibat dengan riba. Ini contoh riba, interest. Sebagian daripada mereka ada hutang, tinggalkan hutang. Ada seorang tu pegawai bank, tinggalkan. Dia kata tak mau dah, pergi kerja tak mau dah. Sebab dia kata baca ayat Quran, Allah kata Allah isyaratkan orang yang ambil riba. Maka dia tak apalah, ya Allah, kalau aku tak ada kerja ni, aku jual karipak ke, jual burger ke, apa pun, aku reda halal, tak terlibat dengan benda-benda riba. Dia keluar. Tuan-tuan tahu apa berlaku kat dia? Adakah dia semakin miskin, semakin susah hidup dia? Tak. Dia punya pendapatan dia selepas keluar tu lebih besar daripada sebelum tu. Dia boleh beli rumah cash, dia boleh beli kereta cash. Ini berlaku ni. Bila dia yakin ke Allah, dia bukan nak minta beli rumah cash, tak. Dia nak keluar hutang je. Ya Allah, aku tak nak dah terlibat, menyesal. Dia keluar. Ni seorang pegawai bank. Ada seorang cikgu, sama juga. Dia ada hutang, tak nak, dia keluar. Niat dia nak ikut apa Allah suruh, itu je. Kemudian apa pun ada, aku bersyukur. Barakah nak kembali kepada Allah ni, Allah gantikan dengan satu yang lebih besar. Banyak kejadian macam ni, banyak tu. Kan? Kita takut nak tinggalkan sesuatu yang Allah larang. Kenapa? Sebab dah biasa buat. Jadi di sinilah kita lihat bila kita boleh bersyukur dengan apa yang Allah bagi dan kita cuba buat, maka Allah akan tambah. Jadi salah satu sebab bencana ialah kita kata kita tidak bersyukur pada Allah, kufur pada nikmat Allah. Yang kedua ialah dosa zalim ke orang. Jadi bencana datang tak? Bencana datang. Banjir datang? Banjir datang. Tapi macam mana berbeza orang yang Allah tolong dengan orang yang Allah tak tolong? Orang yang Allah tolong, kan, bencana datang, hati dia tenang. Bencana datang, hati dia boleh bersyukur pada Allah lagi. Hati dia boleh mengatasi kesedihan yang ada. Kemudian bila di bencana habis, Allah gantikan yang hilang tadi dengan lebih baik lagi. Itu orang yang Allah tolong. Sebab tu doanya apa? Bila sebut bencana ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibah. Ya Allah, ganjarkanlah aku dengan musibah ni. Kita redha. Ganjarkan aku dengan bagi aku redamu, ya Allah, pahalamu. Wakhlufni khairan minha. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Jadi orang yang diberikan bencana tadi mungkin dia kena buang kerja, tapi dia sabar terus buat beramal tadi, Allah bagi kekuatan, akhirnya dia dapat yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu bencana ni sebenarnya bila kita boleh memahami bahawa itu daripada Allah sebagainya, dan kita boleh ikut yang sepatutnya tadi, jadi akan jadi lebih baik. Jadi orang yang dosa yang kedua yang menyebabkan kita tak boleh nak buat begitu, bila kita suka zalim orang. Kita suka zalim orang. Jadi bila orang yang suka menzalimi seorang yang lain, terutamanya manusia tadi, maka Allah akan beri bencana kepada dia. Datang banjir, sama juga, waktu banjir juga, dia akan mula maki orang. Ni kerajaan ni, kerajaan pula. Itulah letakkan Tuan Guru sebagai Menteri Alam Sekitar. Buat apa? Dia mula marah Tuan Guru pula. Betul Tuan Guru jadi Menteri Alam Sekitar? Tuan Ibrahim Tuan kan? Inilah letak Tuan Guru jadi, mana dia tahu saluran pipe semua, apa pun saluran banjir semua ni kan? Marah, kita marah kat dia pula. Dia tak tahu apa-apa.
Terbatuk-batuk orang sebut nama dia kan. Kadang itu keluar sekejap kan. Mana ni menteri tak datang banjir sebagainya. Kita marah kat menteri pula kan. Kita marah kat orang lain. Kita marah sebab kita selalu zalim orang. Dengki kat orang, hasad kat orang. Jadi bila datang bencana kita akan keluh kesah. Allah gambarkan dalam surah Qasas, baca gambarnya. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota. Allah takkan binasakan kota-kota, bandar-bandar, melainkan penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Di surah Qasas Allah sebut, Allah takkan zalimi seseorang itu, Allah tidak akan binasakan seseorang itu, melainkan dia sendiri zalimkan diri dia. Ada yang kita buat zalim kat orang, kita hasad dengan orang, dendam dengan orang, dengki dengan orang, sehingga akhirnya kita buat macam-macam. Dia buat bomok lah paling kurang sekali, secara halus. Saya pernah sekali tu ada satu kes, seorang kawan saya pakar mata, doktor, pakar mata. Masa tu saya lama dah. Dia kena sihir, dia orang Perak lah, dia tolong, boleh tak tolong ruqyah kan, dia bacakan doa ke Quran. Saya pun pakat-pakat lah, okey kita ramai-ramai keliling kat dia, pelajar-pelajar saya mengajar juga dia. Pelajar-pelajar saya panggil, kita kita pakat-pakat baca ayat Quran, baca surah-surah apa semua. Kita minta ke Allah supaya sihir itu. Tiba-tiba dia bercakap. Tapi bukan dia yang bercakap. Ini pengalaman lah bukan kita nak buat. Tiba-tiba dia bercakap bahasa lain, bukan bahasa dia lah, bahasa teruk perak-perak sikit lah. Dan lah saya kata, kamu siapa kan? Jadi jin ni, sihir ni, dia bodoh sikit kan, jenis bodoh kan. Dia pun sebut nama dia, kita tahu nama dia, tak lepas lah. Kita panggil dia kena datang. Jin ni kalau kita panggil dia datang, dia kena datang. Itu kelemahan jin. Kita doa sikit, doa je benda boleh terbakar. Itu kalau kita dengan Allah kan. Jadi sebut-sebut kemudian dia kata, aku ni kan telah ada perjanjian, dia kata, dengan ketua aku duduk dalam badan dia sampai mati. Apa kau buat? Aku buat racun masuk dalam. Racun ni nak bagi apa? Bodoh kepala. Dia cerdik. Dalam kampung dia boleh cerdik sekali. Bakar. Jadi ada orang dengki lah kat ni. Hantar jin masuk nampak kat kepala dia supaya tak apa, tak boleh nak fikir, sakit. Tapi tak, jadi bakar juga dia, pandai juga. Allah yang kuasa, bukan jin yang kuasa kan. Cakap tiba-tiba saya cakap macam ni lah, panggil ketua kamu datang. Dia tak nak panggil ketua kamu, cuma sebut nama dia, panggil ketua kamu. Dia pun datang masuk ketua dia. Lagi gangster saya cakap lagi. Kau tahu aku siapa dia? Kau siapa kan? Bodoh juga, dia cakap nama dia. Bila dia cakap nama dia, saya tahu, saya dah panggil lah. Kita tahu nama jin, dia tak cakap nama sebenar. Dia cakap sebab kita kata, kenapa enggak? Kau tahu aku siapa? Aku tukang sihir bomoh. Aku bomoh paling kuat sekali di hutan. Bahasanya orang asli kan, di hutan tapah kan, tapah. Ini bukan tapah ya. Tapah. Cakap pasal orang asli. Orang asli. Oh, kau bomoh kat situ okey. Macam inilah. Kau tak payah masuk badan ni, kau masuk badan aku. Cuba masuk badan aku. Dia kata, aku nak bunuh dia. Kau tak boleh bunuh dia. Nyawa ni Allah pegang, Allah punya, bukan kau punya. Kau tahu kan kau tak boleh bunuh dia. Berapa tahun dah kau nak try bunuh dia, tak boleh. Jadi lalas, tuan-tuan, saya mau ajak Islam tak nak soal kan. Saya sembelih lah. Siapa tak tahu nak sembelih. Saya cakap je, sembelih kau. Dia pun takut. Buatlah dia kata. Saya pun ambil tangan saya ni. Saya pun tak tahu ambil tangan saya. Saya bismillah, ya Allah. Saya letak kat leher dia. Leher kawan tu bukan pisau, tangan. Saya bayangkan pisau. Saya bayangkan pisau ni bayangkan. Saya baca bismillah, ya Allah Akbar. Saya bayangkan saya tengah sembelih lembu. Kawan tu mengelupuk macam lembu kena sembelih tu. Saya pun takut, siapa yang sembelih ni? Kita first time tak tahu. Saya tak tahu apa pun. Tapi kita harap ayah Allah bagi lintah itu buat macam itu kan. Macam lembu kena sembelih tu, macam urat dah putus. Tarik bismillah ya Allah Akbar, bismillah ya Allah Akbar, tarik kan. Dah jatuh lah. Nak tumbang kan. Kawan tu kata, kawan tu tak tumbang. Kawan tu tak ada dalam, tak ada kesakit pun, tak ni je. Tapi jin tu
Sebenarnya lemah, sihir ni lemah sangat. Tiba-tiba timbul kesian. Allah timbulkan rasa sian. Kesian dia. Mudah-mudahan dia bertabat. Tiba-tiba saya terangkat sikit. Fok, hilang lari dia. Lari. Ada lagi kat tapah ni. Kalau saya lalu tapah dia tahu lah. Agaknya. Jadi nak sebut kat sini, dan kalau kita buat zalim kat orang, nanti Allah akan balas kat kita. Kenapa satu tempat tu dibanjir? Sebab penduduknya ada pula zalim-zalim. Cuba penduduknya dalam keadaan kita jaga tempat kita ni contohnya. Daripada dosa zalim-zalim, daripada dosa yang mengkufurkan nikmat, dosa bermewah-mewah. Yang ketiga, dosa bermewah-mewah. Bermewah-mewah dan buat derhaka. Ini semua ayat-ayat Allah menggambarkan Allah akan turunkan bala bila berlaku. Surah Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan sebuah negeri. Ini Allah sebut ni. Kalau kami nak membinasakan sebuah negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya melakukan pendurhakaan. Jadi orang mewah-mewah banyak duit ni, kita nampak banyak buat jahat, maka salah satu tanda bala akan sampai, bencana akan sampai. Maka sudah itu sepatutnya lah berlaku perkataan kami, iaitu kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi Allah dah sebut lah, tempat yang selamat ni mana? Tempat yang hidupnya Islam, iman, ibadah, ukhuwah, kita kasih sayang sama kita. Allah tak kacau dengan bencana-bencana tadi. Tapi kalau tempat tu penuh dengan maksiat, penuh dengan mungkar, dengki-mendengki, nampak hebat Kuala Lumpur ni. Kuala Lumpur nak tenggelam ni. Dari kajian kawan-kawan kita menunjukkan Kuala Lumpur antara tempat pasal-pasal yang pergerakan muka bumi di bawah ni dia tidak stabil, boleh menyebabkan tenggelam. Jadi macam mana tenggelam, Allah Alam, kita pun tak tahu. Mungkinkah sebab kat sana ada banyak sangat maksiat? Wallahu Alam, kita tak tahu. Tapi itu antara kajian-kajian saintis lah. Dia ada kaitan juga dengan jadi dosa. Kemudian dosa yang besar dibuat secara terang-terangan. Kalau berlakulah zina terang-terangan dekat tempat kita ni, itu salah satu asbab dosa ni, bala akan turun. Salah satu asbab bala akan turun. Dosa orang yang mengurangi takaran. Kita niaga, kita kurangkan. Sepatutnya sekilo jadi 900 gram je. 900 gram je kita bagi, sekilo ni kita kurangkan. Itu juga akan menyebabkan bencana. Kalau dosa tinggal mengurangkan takaran tadi, tipu bisnes ni. Nabi kata apa? Dalam satu hadis, tidaklah satu kaum yang mengurangkan timbangan takaran tadi kecuali akan ditimpa kebuluran, kemarau. Jadi kalau kita nak kemarau, kita kena pastikan. Sebab tu kita kena hidupkan suasana. Jadi surau ni bukan hanya sekadar surau ni yang kita kena tengok sama-sama, tapi kita kena kembangkan masyarakat sekitar. Kena ada dakwah. Kita kena buat dakwah sikit-sikit. Tengok anak-anak rumpit tu kan, sekali-sekali datang, Assalamualaikum ni, pakcik ada buat mutabak ni. Ni makan. Bagi makan dulu. Terima kasih pakcik, kami memang tak makan kita ni. Makanlah. Tutuplah mata kita sikit benda yang kita tak suka buat kat dia tu. Pakaian dia ke, tak semayang, tutup. Kita sayang kat dia, dakwah dia. Bagi makan dulu. Jangan bagi ceramah dulu. Bagi ceramah lari. Walaupun kita pakai ceramah, pakai ceramah, tapi kita bagi pokok dia dulu, bagi makan. Mutabak. Betul. Makan ni pula. Apa tu lah depan mutabak tu. Assalamualaikum hari Minggu ni buat apa? Hari Ahad ni buat apa? Kerja ke? Tak kerja pakcik nak buat makan-makan sikit lah, sate semua sekali. Datang. Kat mana? Tapi pakcik buat dekat sebelah surau. Bukan surau, sebelah surau. Jangan buat surau lagi. Ini nak perangkap kita ni, dia ada surau ni. Jangan. Buat tu tempat air dulu. Dah datang semua sekali. Okey, boleh. Sedap pakcik, sedap ke? Ni besar ni pakcik tangkap alhamdulillah dengan kawan-kawan semalam contohlah jamu betul-betul dia. Lepas tu kamu selalu selain motor kamu buat apa lagi? Main bola mana? Main bola. Kenapa? Pakcik ingat nak pertandingan bola nanti kan. Ada hadiah. Berapa hadiah? 1,000. Satu pasukan menang 1,000. Kita ya sponsor seorang sikit-sikit. 10 orang seorang 100 dapat 1,000. Johan dapat 1,000. 1,000 pakcik. Tak apa pakcik, kami tak main motor hari tu. Dah tak main motor lah. Sikit. Akhirnya last
Bila dia boleh dengar cakap kita, dia boleh percaya. Nak tahu dia dengar cakap kita masa bila dia ada masalah, dia cerita kat kita. Tu macam percaya lah. Itu kita cakap dengan dia, kita ni hidup ada Tuhan, kita ni hidup akan mati. Jadi marilah kita gusir-gusirkan hati kita. Tapi saya tak pernah semayang lah pakcik. Ramai tak pernah semayang. Tak pandai, bukan tak nak semayang, tak pandai semayang. Tak apa pakcik ajar. Malulah pakcik belajar. Kita belajar malam-malam orang tak nampak. Lepas orang balik semua kita belajar. Belajar kat rumah pakcik ke, belajar. Akhirnya kita akan dapat seorang yang merumpik tadi. Sebab apa kita buat ini? Kerana dia kaitan dengan kita juga. Allah kata apa? Takutlah kamu dengan fitnah yang bukan hanya akan kena pada orang jahat saja, yang zalim saja. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Semua akan kena kalau turun habis semua. Tengok oleh orang yang tak boleh. Jadi bila kita melakukan dakwah, ajar perlahan-lahan tak apa. Tiba-tiba sebelum sempat dia boleh baik, kita meninggal dunia. Amalan kita tu akan Allah kira. Seolah-olah kita masih berjihad lagi. Itu ribat disebut. Ribat maknanya kita niat untuk berjuang perjalanan Allah, bantu dakwah, tarbiyah orang. Kemudian kita buat sungguh-sungguh, tapi Allah izin berhenti sebab mati. Saya tanya dengan tuan-tuan, apa beza kita mati kan banyak dosa, tapi Allah bagi kita masuk syurga selama-lamanya. Dengan orang yang bukan Islam, tak banyak dosa, tapi dia bukan Islam, masuk neraka selama-lamanya. Dia hidup mungkin 60 tahun aja, tapi Allah bantai dia, pukul dia, seksa dia selama-lamanya. Kita pula hidup mungkin 50 tahun, adalah amal sikit-sikit kan, amal pun campur-campur, ada baik tak baik tapi Allah masukkan syurga sebagai Islam tadi selama-lamanya. Kenapa? Allah tak adil ke? Allah maha adil, tapi macam mana? Ini satu soalan. Kenapa kalau kita hidup selama-lamanya, tentu kita akan semayang selama-lamanya, betul? Tapi Allah dah panggil kita, dah matikan kita. Tapi kalau kita hidup sebab tu Allah bagi ganjarannya selama-lamanya. Kalau orang kafir tadi kan, walaupun hidupnya hanya 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, tapi kalau dibiarkan hidup 1000 tahun tetap kafir, maka Allah azab dia selama-lamanya lah, selama dia kan kafir. Allah maha mengetahui kan. Ya, sebab itu kalau kita buat satu kebaikan, walaupun kebaikan itu tak sempat nak habis matlamat, tak sempat capai, kita dah mati dulu sebab ajar sampai, ganjarannya itu akan pergi. Lepas tu satu ketika Nabi bertanya dengan sahabat, Nabi mengarahkan sahabat buat ribat. Ribatnya apa? Berjaga di sempadan, berjihad lah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi sabar, kuatkan sabar dan ribat, ikat diri kita dengan perjuangan. Maka Nabi tahu, Nabi kata siapa yang berjuang, mengikat diri dengan perjuangan tadi, maka mati dia ketika itu, ada musuh bunuh dia. Maka seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam, puasa sepanjang hari, baca Quran sepanjang hari, buat apa-apa yang dia boleh buat, sampailah dia dibangkitkan besok sampai kiamat bila. Maknanya Allah kira seolah-olahnya dia boleh sembahyang, walaupun dia tak sembahyang malam selalu pun, tapi oleh kerana dia mati sebab berjuang tadi, Allah bagi pahala dia sentiasa. Ini kemurahan Allah. Allah Maha Pengasih. Jadi tuan-tuan dan Allah, pada pagi ini insya-Allah kita berazamlah, kerana bencana dia datang apabila kita tidak boleh ikat diri kita dengan Allah, maka balak tu, kesusahan tu jadi bencana, jadi balak, ibtilah. Tapi bila kita boleh ikat diri kita dengan redha, sabar, tahan tadi sabar, kita yakin dengan Allah, bergantung pada Allah, maka balak yang datang, bencana datang menjadi bertukar menjadi rezeki. Kita balik lagi baik lagi. Dan perkara yang datang pada kita, dia akan datang, dia akan hancurkan kita biiznillah, dengan izin Allah, bila kita meneraka kepada Allah dengan dosa. Sebab tu hari ini, kenapa Nabi gambarkan kamu masuk rumah, baca zikir, dukhan kat luar,
datang, kamu tak kena. Kenapa Allah selamatkan? Kerana hubungan dengan Allah tadi, sujud pada Allah tadi, membesarkan Allah tadi, keterikatan dengan Allah tadi, menyebabkan Allah selamatkan kita. Jadi sebab itulah kunci keselamatan kita di akhir zaman ni, bila kita tingkatkan iman kita, kenal Allah. InsyaAllah. Jadi sebab itu tuan-tuan ada kena adalah program-program untuk membina iman kita. Takkan kita berkenalan dengan Allah, hati kita sayang kepada Allah, tenang dengan Allah, tenang bersama qada dan qadar. InsyaAllah. Jadi kita akan berhadapan dengan kesusahan. Tidak akan berlaku hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah setiap hari akan lebih susah daripada hari sebelumnya. Satu hari susah, lagi susah, lagi susah. Dan kita dapat faham daripada kajian-kajian yang berlaku, peristiwa yang berlaku, kita akan menghadapi susah pada tahun-tahun mendatang. Apa yang boleh tolong kita, apa yang boleh selamatkan kita, hanya Allah sahaja. Jadi sebab itu kita kena patah balik kepada Allah. Lepas ni, jangan tengok maksiat yang berlaku di depan kita keliling ni untuk kita diam, kau tak tahu. Tapi tengok dengan rangka yang pertama sekali sedih kerana ada orang buat maksiat. Yang kedua, doa supaya kita ada kekuatan, sahabat-sahabat kita ada kekuatan untuk membentas ataupun mengubah maksiat kepada ma'ruf. Jadi mudah-mudahan balak yang ada yang akan turun di akhir zaman ini tidak akan datang sebagai bencana, tapi akan datang sebagai rezeki yang akan membina satu kekuatan dan kebaikan, walaupun duduk dalam banjir, walaupun duduk dalam perkara yang kita tak suka. Tapi bila hati kita tadi betul, hubungan kita dengan Allah betul, maka dia akan jadi rezeki. Kita akan Allah. Last cerita. Saya tak tahu gua apa, tak tahu cakap gua apa. Kalau kat sana selagi bicara mana last cerita. Saya pernah naik kapal tahun 2010. Kemudian diserang oleh Israel. Kemudian lepas itu diserang, 9 orang kawan mati kena tembak. Sebagian kita mungkin pernah dengar cerita Mavi Mamaran. Saya ketua sukan, diamanahkan untuk memimpin Asia Tenggara. Saya masuk dalam penjara. Sempatlah rasa penjara Israel. Walaupun penjara Israel tak sama, penjara Israel yang orang Palestin dengan kita ni tak sama lah. Kita ni dia sediakan penjara baru. Penjara tu khas untuk orang yang naik kapal. Saya masuk dalam bilik sel tu, dunia tilam pun berplastik lagi. Ada plastik lagi, tak buka lagi. Cermin tu, saya tengok pasal apa? Tengok cermin apa tak boleh lebat muka, kan? Pada kabur. Saya ingat memang ini sengaja dia jahat, dia bagi cermin pun kabur. Rupanya plastik tak buka lagi. Cermin tak buat plastik lagi. Jadi kita tengok tu macam tak nampak. Jahat Israel. Nak tengok muka pun tak bagi. Dia tengok kita buka sangka ke dia kan. Memang jahat pun dia. Jadi buka. Tuan-tuan, bila dalam penjara, masa tu terpisah daripada semua luaran, hubungan luar terpisah semua. Tak tahu apa berlaku kat sini. Rupanya dekat Malaysia, dekat negara-negara semua pakat-pakat sesuai hajat, pakat-pakat berarak, macam masa tu kan. Kami tak tahu, kami dah tahu duduk. Pada masa itulah saya merasai kehilangan segala-galanya dalam hidup. Tuan-tuan pernah rasa tak kehilangan sesuatu yang tuan-tuan sayang? Bukan seorang, semua. Tiba-tiba nak balik surau ni, kan, tiba-tiba nampak asap hitam kuat. Ada rumah terbakar kot. Jalan naik motor, rumah aku terbakar. Oh, betul. Orang kampung dah keliling lah nak cuba ni. Kemudian kita, anak aku ada, bini aku ada, semua ada. Nak masuk tak boleh. Rupanya kunci grill hilang. Kita bawa keluar tadi, kita terlupa. Anak kita kunci, lepas tu tak mana dia ngantuk-ngantuk, dia biar gitu. Nak buka pintu grill tak boleh. Ini berlaku kat kampung saya, kat Muar, kat Johor berlaku. Satu keluarga habis terbakar. Bomba nak pecah pun tadi. Bomba pula datang lambat. Paling cepat pun setengah jam dia kata. Setengah jam tu dah habis dah kalau api besar. Tuan-tuan Allah, bayangkan satu keluarga kita mati. Apa perasaan kita? Tiba-tiba kita naik kereta ni di Bali cuti. Kita cuti kan? Pergilah mana-mana jalan-jalan, tiba-tiba orang accident, mati, semua keluarga kita mati. Kita seorang hidup. Apa perasaan kita? Jadi tuan-tuan,
itulah perasaan merasa kehilangan yang kita sayang. Anak kita, isteri, suami kita, mungkin mak ayah kita, mungkin. Jadi saya rasa macam tu dalam penjara. Hilang semua. Tak ada. Saya masih hidup, tapi keluarga dah tak boleh nampak, tak boleh jumpa dah. Nak telefon ke nak apa. Kalau dekat penjara Kajang, at least rasa jugalah ketupat sebagainya, raya-raya. Sana mana ada ketupat? Tak ada. Kalau penjara Israel, masa itulah saya rasa bila teringat Malaysia ni sempit, dada saya sempit. Sedih lah, sedih sangat. Mana anak aku, teringat anak yang bongsu masa tu demam. Atas kapal dia demam dia. Abah bila nak balik, dia teringat, dia cakap, abah bila nak balik ni Noha demam gitu. Baliklah kan. Noha makan ubat lah, minum air banyak-banyak sebagainya. Abah baliklah gitu. Teringat, terdiam-diam dia cakap. Dan telefon masa sebelum kena serang dekat atas kapal. Teringat kan kawan-kawan, teringat yang kita buat selalu macam mana boleh gerak sana sini, free lah kita boleh gerak sekarang kan. Teringat mak ayah, teringat semua. Kemudian teringat sampai bil telefon tak bayar pun teringat. Bil tak bayar lagi. Teringat semua. Teringat. Tuan-tuan, masa dalam tu kita tak ada buat apa, duduk diam itu kan. Yalah, baca Quran ke apa kan. Ingat akhirnya saya rasa sedih sangat, sebab sangat, sempit rasa macam kena tekan. Akhirnya kita tak pernah masuk penjara kan. Itu pertama kali betul pergi ambil semayang. Saya pun semayang. Ni pula seluar pula ada dengan darah-darah syuhada, ada lagi kan. Masuk tak yang masuk jangan semayang lah. Semayang tu, ini saya nak sebut. Saya ingat itulah bencana, daripada ujian yang besar lah. Antara yang besar yang saya nak hadapi, kena penjara dalam keadaan tak bersedia. Saya pun sayang, baca yang menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis. Yang hati kita sesupak je, sedih je. Sampailah sujud. Sujud tu saya doa dalam hati, ya Allah, hari ni kau dah ambil semua yang ada dalam hidup aku. Dalam hidup aku ni semua kau dah ambil, ya Allah. Hari ni kau ambil semua. Aku masih hidup lagi, tapi kau dah ambil semua sekali. Anak-anak, keluarga, kawan-kawan, kerja, semua dah duduk penjara. Kemudian dia kata, ya Allah, aku reda. Memang kita dah ambil jalan ni, dah pilih jalan aku reda, ya Allah, aku reda. Tapi sedih lah. Kemudian, ya Allah, aku sabar. Lepas tu saya kata, ya Allah, hari ni aku serahkan seluruh hidup aku pada Engkau. Engkau nak buat apa pun, aku terima, aku serah. Aku serah seluruh hidup aku. Kita tak ada buat apa dalam penjara. Hidup ke, mati ke, mungkin kena pukul ke, siap lagi dengan Israel ke apa, aku serah. Aku buat apa, aku serah. Maksudnya saya kosongkan hidup saya kosong. Tuan-tuan tahu apa jadi? Apa jadi masa tu? Bila saya serah semua pada Allah, maka tiba-tiba saya rasa hati saya ini lapang. Allah buka lapang, seolah bukan dalam penjara. Tengah sujud itu, bukan dalam penjara dah. Saya ingat saya tempat lain, lapang. Rupa-rupanya bila kita serah hidup kita, diri kita pada Allah, Allah akan campakkan kebahagiaan. Hari ini yang menyebabkan kita stres, takut, trauma, sakit, sebab kita masih pegang dunia dalam hidup kita. Sayang sangat ke anak, Allah ambil anak kita. Kita pun menangis, ya Allah, ya Allah. Kita sayang ke anak lebih dari sayang ke Allah. Sayang kat suami, Allah ambil suami kita, meninggal dunia. Ataupun suami kita tak ada dah. Sedih sangat, sedih sampai nak bunuh diri. Kenapa? Kita sayang kat suami lebih daripada sayang kat Allah. Kita lupa sebenarnya yang sayang, paling sayang kat kita tu Allah. Yang jadikan kita tu Allah. Yang bagi kita apa semua Allah. Tapi hari ini kita sayang yang lain, selain Allah, selain Allah. Itulah yang menyebabkan kita sedih, pedih, rasa takut. Sebab kita tidak letakkan diri kita sebagai hamba Allah. Ini tauhid nombor satu. Islam menyerah diri pada Allah. Tuan-tuan, sebab tu hari ini kita nak kena bertaubat pada Allah. Kita tak naklah mensyirikkan Allah. Apa syiriknya? Kita lebih sayang makhluk daripada Allah. Kita lebih sayang dunia daripada Allah. Kita lebih sayang diri kita daripada Allah. Kita utamakan diri kita, kepentingan kita daripada ibadah kepada Allah. Kita nak buang. Ini taubat. Bermula daripada sini.
kita berjalan menuju kepada Allah. Jadi bila sampai satu masa besok Allah uji kita, bencana ini, bencana itu, bencana, kesusahan semua, kita nampak ini daripada Allah. Allah nak bagi aku satu yang terbaik. Kita sentiasa baik sangka dengan Allah. Ya Allah aku sabar, ya Allah aku sabar. Nombor satu kena sabar. Sabar tingkatan yang paling tinggi, redha. Apa pun Allah bagi, hati kita tenang bersama Allah. Jadi ini rahsia tuan-tuan orang beriman. Bila kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat benda ni semua berlaku pada semua orang, bukan saya saja, tapi saya rasa yang saya rasa tuan-tuan mungkin ada lagi benda yang lebih, kan? Jadi kita nak kena begitu. Bila kita berhadapan dengan kesusahan dunia ni, kita hubungkan kepada Allah. Kat situlah kekuatan, insya-Allah. Boleh tak? InsyaAllah. Saya tak malah agak apa-apa ni. Nak kena bicara yang pula, kan? So, insyaAllah kalau ada kesempatan, kita sama-sama doalah supaya kita dapat sentiasa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita. A'udzubillahi samii'al-'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatika wa tawaffaqa ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa fikir lahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bima'rifatik wa amisi ala syahadati fi sabilik ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, antal wahid, antal ahad, antas samad, antal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna ya Allah minal muqarrabin, Allahumma ja'alna ya Allah minal wasilin, Allahumma ja'alna ya Allah minal 'arifin wa musallihin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.